Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi Isyam bawakan untuk anda semua. Kita bersama dengan Ketua Jurulatih Perak FC iaitu Coach Yusri Ceklah. Apa khabar Coach? Sihat Coach? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Coach sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya sekali lagi. So Coach, untuk first soalan ni saya nak komen daripada Coach dulu lah. Selepas 5 game Perak, walaupun Perak bermula agak kurang baik sikit, hanya menang sekali. So komen daripada Coach sendiri. Apapun keadaannya, saya bersyukur dengan situasi hari ini, yang mana situasi para pemain saya yang rata-ratanya muda untuk kancah Liga Premier, walaupun mereka telah ada beraksi pada tahun lalu, tetapi dengan masa dan juga skuad yang saya miliki ini tidaklah seperti mana yang kita semua tahu yang saya inginkan, tetapi dalam masa sama mereka memberikan segalanya dalam tempoh yang amat singkat kerana mereka dikumpulkan dalam sebulan sebelum sepak mula Liga Premier lalu. Tetapi itu bukan alasan untuk saya. Cuma dengan apa yang berlaku ini, satu hikmah untuk semua sekali, iaitu dengan ketiadaan pemain import, dengan ketiadaan pemain baru disebabkan transfer embargo, dan juga kecederaan para pemain yang didaftarkan hanya 20 pemain. Jadi situasi ini saya rasa dalam bola sepak Malaysia ini pertama kali kot diharungi oleh mana-mana pasukan dan juga jurulatih, tetapi ianya memberikan satu pengalaman yang amat berguna dan saya sendiri amat bermuhasabah dengan keadaan ini. Dan dalam satu perlawanan ke satu perlawanan, kita melihat memang kita tidak ada pencapaian baik dalam 5 perlawanan. Kita tewas 4, hanya sekali menang, dan setiap kekalahan kita dengan 3 jaringan ianya menyebabkan banyak perkara yang melibatkan keadaan-keadaan itu berlaku. Dan sungguh pun begitu, sekali lagi saya katakan di dalam bulan yang baik ini, insyaAllah mana tahu Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kami selepas ini. Okay Coach, untuk esok Perak akan menghadapi Kelantan United. Macam mana persiapan Coach dan moral-moral pemain untuk game esok ni? Sebenarnya kalau ditanya tentang moral tu, sudah pasti semua orang boleh menilai sendiri. Kalau melihat perlawanan pun mereka boleh menilai para pemain saya yang tidak dibayar gaji hampir 5 bulan setengah, yang ketika ini beraksi 5 bulan setengah, hampir 6 saya rasa, yang telah bersama dengan pasukan sejak tahun lepas. Pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang mempunyai kontrak ataupun telah bersama dengan pasukan pada 2021. Jadi mana mungkin mereka tidak ada perasaan seandainya saya katakan tadi mereka tidak boleh memberikan fokus 100% dengan situasi semasa. Dan dalam masa sama saya bersyukur kepada Allah sehingga kini tidak ada seorang pun pemain saya yang tidak hadir dalam setiap sesi latihan. Bukan bermakna untuk pengurusan merasa selesa, tetapi mungkin juga mereka memahami situasi yang sama dia lalui oleh saya dan juga semua jurulatih, yang kami juga tidak dibayar gaji hampir masuk 3 bulan setengah. Jadi pokok pangkalnya di sini moral mereka yang tahu. Dari segi latihan saya terapkan mungkin apa yang dilakukan oleh mereka itu disebabkan malu Allah ataupun ini perut nasi mereka ataupun ini kesempatan yang mereka ada untuk berjuang ataupun untuk menempatkan dalam ataupun menampakkan diri mereka ada dalam kancah bola sepak. Tetapi dalam situasi ini kita semua di luar sana ataupun saya sendiri tak mampu untuk mengatakan sesuatu kepada para pemain ketika mana mereka beraksi dalam padang untuk 90 minit. Seandainya jika dilihat kebanyakan pemain saya yang beraksi 90 minit itu pemain yang sama. Dan saya memiliki 2 pemain di bahagian di luar untuk menggantikan para pemain. Kalau dilihat perlawanan terakhir, saya hanya membuat pertukaran goalkeeper pun saya tukar. Memberikan ruang mereka untuk beraksi dalam pada
saya tidak boleh menuntut lebih dari apa yang mereka dah lakukan ketika ini. Jadi kami pada saat ini, kami juga tidak akan memberi laluan yang mudah untuk Kelantan United untuk memperolehi kemenangan ataupun memperolehi mata untuk esok hari. Kami turun untuk esok hanya saja untuk penyokong yang mana mereka saban kali hadir dan saban kali memberi sokongan, dan bagi saya susah untuk saya gambarkan stadium hanya saja untuk memberi sokongan kepada kami, walaupun mereka tahu situasi para pemain bukanlah pemain yang boleh mereka katakan untuk mendapatkan keputusan yang baik. Okey coach. Kita tahu 29 ni adalah tarikh akhir untuk pengambil alihan Perak FC. Sekiranya coach benda ni dia tak berlaku, apakah nasib pemain, coach sendiri? Ada tak management bagi tahu plan selepas ni sebenarnya? Ketika ini, saat ini saya masih lagi menantikan penjualan di antara pihak Perak FC dengan mana-mana apapun siapa-siapa jugalah ingin membeli Perak FC ini. Tetapi saban hari kami dijanjikan tarikh, dan tarikh seperti mana orang luar dijanjikan yang sama. Saya tidak boleh mengatakan benda ni tidak ada kebenaran. Ianya memang ada benar pada tarikh tersebut, tetapi yang tidak berlaku dengan seperti mana yang diinginkan. Lagi lama, lagi dia seperti mana kanser. Lagi lama tanpa ada ubat, dia makin merebak. Jadi bagi saya, seperti mana yang sebelum saya katakan tadi, saya perlu berurusan terus dengan chairman sekalipun, dan juga satu pihak yang mana mereka menyatakan kesudian untuk membeli. Dan saya bukan menjadi orang tengah, tapi saya ingin melihat sejauh mana kebenaran pembelian ataupun penjualan tersebut. Tetapi malangnya, boleh saya katakan di sini, hanya mereka dua pihak saja yang mengetahui situasi semasa. Kerana saya dijanjikan pada tarikh ini, tetapi ianya tidak dijadikan benda yang sepatutnya. Jadi sehinggalah semalam dijanjikan juga ada tanda tangan pembelian, tetapi ianya masih lagi tidak menemui kata putus. Jadi saya tidak ada membuat duit, ataupun saya tidaklah menjadi owner untuk memegang Perak FC. Jadi saya tidak tahu sejauh mana perkara ini boleh dimuktamadkan, kerana kita perlu lihat MFL memberi masa sehingga 29 hari bulan. Seandainya ianya berlaku pada 28 atau 29 penjualan itu, bagaimana mungkin para pemain ataupun kejulatih dan semua technical staff menyambut hari raya dengan ada bayaran gaji? Saya mohon fikirkanlah dengan sebaik mungkin. Dalam urusan agama sendiri pun, sebagaimana kita semua sedia maklum, satu hadis tentang apabila kita memberikan jalan yang baik ataupun membuka jalan yang baik untuk orang, ini saya Allah akan bantu kita di akhirat kelak. Jadi saya mohon pada kedua-dua pihak. Jadi tidaklah saya katakan di sini untuk mengatakan saya ambil pada satu pihak yang lain, tetapi saya melihat kepada kesengsaraan jurulatih saya yang telah keluar daripada rumah sewa, terpaksa dikeluarkan, terpaksa berulang daripada Taiping contohnya, ataupun beberapa pemain saya terpaksa mengharungi rumah tanpa ada duit untuk pembayaran rumah. Jadi disebabkan ada permasalahan yang seperti mana saya katakan sebelum ini, dia melibatkan individu barangkali yang menyebabkan penjualan ini tidak terjadi. Jadi first time ataupun inilah pertama kali saya melalui keadaan-keadaan sebegini, kerana di Kelantan ketika mana Zam Saham membeli Kelantan FA, saya juga di antara orang yang bersama dengan Zam Burger untuk beliau mendapatkan nasihat sebelum beliau membeli Kelantan FA. Walaupun saya menasihatkan beliau secara yang berhemah, kerana saya bukanlah berkeinginan untuk menjadikan one of the director yang dalam Kelantan TRW ketika itu, tapi bagi saya hanya saja untuk bola. Dan orang lain mungkin boleh melihat hari ini beliau ketawa, tetapi mungkin orang tidak melihat bilakah beliau menangis. Kan, itu yang saya boleh katakan. Tapi pokok pangkalnya kembali kepada Perak FA ataupun Perak FC ini, saya melihat saya tidak tahu bilakah hujung, ada tanda penghujungnya untuk kami. Kerana esok 27 hari bulan merupakan perlawanan kami.
dan selepas itu kita akan berehat untuk sambutan Aidilfitri. Dan bagi saya, apapun terjadi, ianya terletak kepada Perak FC, sama ada ingin menjual ataupun sebaliknya, kerana pen tu ada di tangan mereka, sama seperti mana kunci rumah ada di tangan mereka, sama ada mereka ingin membukanya ataupun terus menutup. Itu saja bagi saya. Dan perkara itu bagi saya satu perkara yang cukup membuat satu ujian besar lah kepada pasukan sebesar Perak FC ini. Jadi saya mengharapkanlah semoga Allah memberikan kami sinar dalam waktu-waktu terakhir sebelum sambutan Aidilfitri. Okay, Coach. Kita tahu macam tadi Coach kata 5 ke 6 bulan juga gaji tak dibayar sehingga kini. Baru-baru ni Khalid Jamil juga ada membuat naik dia punya status di IG story kemarahan terhadap pemilik kelab Perak ni. So untuk Coach sendiri, adakah saya nak tahu jawapan dari Coach komen Coach sendiri, adakah Coach rasa pemilik sekarang ni tak berasa simpati ataupun tak bertanggungjawab terhadap para pemain dan para kejuaraan? Dah nak raya lagi ni, macam mana persiapan semua ni? Saya boleh bagi dua sesi cabang untuk kita menilai. Satu daripada segi zahir, ya seperti mana yang dikatakan tadi, mungkin ada perasaan tu kami kalau beliau keadaan ini seolah kami dianiaya disebabkan perkara-perkara yang berlaku, tidak adakah simpati dan sebagainya. Tapi segi batinnya, saya melihat saya tidak boleh menilai dalaman dia, owner the club. Dia lebih mengetahui apa yang dia lakukan. Saya tidaklah mengatakan di sini saya nak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi dalam Islam sekalipun, saya minta maaf, saya bukan nak jadi ustaz pun, tapi saya nak maklum perkara sebenar. Ketika mana kita nak menilai seseorang, kita tak boleh menilai pada segi zahir sahaja, zahir dan batin dia hanya dia yang tahu. Dalaman dia tahu, sama ada dia nak menutup ke kelab ni ataupun dia memang nak jual dengan cara betul, dengan cara dia tak nak ada hutang yang akan dia tanggung. Itu yang kita perlu faham. Tetapi dari segi zahirnya, ya saya rasa semua orang berfikiran sama seperti mana yang dikatakan tadi. Dengan keadaan semasa, kalau seorang manusia ni, kalau yang berfikiran waras, saya rasa sudah pasti beliau akan menjual dengan cara yang sebaiknya, kerana menetapkan syarat penjualan daripada awal, kan? Jadi tidak mungkin syarat penjualan ini seringkali diubah-ubah. Mungkin juga diubah berdasarkan komitmen-komitmen yang jadi bagi saya beliau tidak akan menjawab soalan yang kita katakan, tetapi bagi saya kunci ada pada dia. Dia saja yang mengetahui kalau dia berbohong ataupun bercakap. Esok dia hari akhirat kelak, dia akan tahu perkara yang apa yang dia telah lakukan hari ini. Okey Coach. Tak salah saya ada perjumpaan baru-baru ni bersama pemilik kelab, jurulatih dan juga para pemain. Apa yang dibincangkan Coach kalau Coach tak keberatan untuk diberitahu? Dalam bulan puasa ni tidak pernah berlaku perjumpaan. Yang perjumpaan itu berlaku sebelum sambutan Ramadan lagi. Jadi ketika itu beliau memang menyatakan sama ada dua option kepada kami, saya, jurulatih dan juga para pemain. Option pertama untuk beliau meneruskan, untuk kami memberi sokongan, dan option kedua untuk melepaskan. Tetapi saya menyatakan dengan penuh rasa hormat kepada beliau. Saya katakan seandainya ketika ini kita hanya ada memiliki duit daripada TMJ sahaja untuk membuat bayaran gaji, mana mungkin untuk kita menampung keperluan-keperluan lain. Sedangkan satu bulan saya difahamkan hampir RM349,000 untuk gaji semua satu pasukan, yang mana ianya melibatkan coaching staff, pemain dan pemain yang telah dilunkan keluar. Jadi selepas itu pemain juga menyatakan pendirian yang sama seandainya tidak mampu, kerana bola sepak ni menuntut keuangan dari masa ke semasa. Jadi keuntungan tu saya tidak tahulah bagaimana caranya, kerana orang yang lebih pernah memiliki kelab mereka mengetahui. Tapi bila ditanya tentang pandangan, saya memberikan pandangan saya yang seikhlas mungkin, bukan untuk mengenepikan mana-mana pihak. Dan saya berkata benar di hadapan beliau, bukannya saya bercakap di belakang
seperti mana mungkin ada tomahan-tomahan lain daripada luar mengatakan sedemikian, tetapi saya mengatakan melalui chairman sendiri tentang hasrat saya, dan juga disaksikan oleh 3 pembantu saya dan 5 para pemain saya, dan juga 2 daripada board director yang hadir pada malam tersebut. Jadi itu pendirian terakhir saya, dan itulah yang saya nyatakan kepada beliau lah. Dan selebihnya saya, seperti mana saya katakan tadi, hanya beliau saja yang boleh memberikan, membuat keputusan sama ada menjual ataupun memiliki terus kelab. Tapi seandainya beliau ingin memiliki kelab, beliau seharusnya ada kewangan ataupun menyelesaikan kewangan yang seperti mana hari ini. Dan juga yang terakhir saya berhubung dengan beliau, saya menyatakan seandainya masih lagi tidak ada penjualan, terus bayar gaji kami. Seandainya selagi mana beliau memangku jawatan tersebut, beliau harus membayar gaji, dan beliau menyatakan pada saya sendiri beliau tidak ada kewangan yang kukuh untuk membayar ketika ini, dan saya menyarankan untuk terus menjual, dan saya faham beliau akan menjualnya, tetapi mungkin ada sebab-sebab yang saya pun tidak tahu mengapa penjualan itu tidak berlaku. So itu sebelum bulan puasa. So selepas bulan puasa memang coach tak ada perjumpaan, hanya berhubung melalui online saja, WhatsApp, call. Ya, WhatsApp, call, itu saja dengan chairman. Oh, okay coach. Mungkin ini perayaan yang pahit lah untuk dikenal oleh coach, oleh para pemain semua. Macam mana persiapan tu semua untuk raya ni? Walaupun kita tahu esok masih ada game, lepas tu ada cuti raya pun, nak raya pun dah rasa tak feel dah. Lepas tu lepas raya ada game lagi. So macam mana coach? Untuk pengetahuan semua, ni kali kedua saya merayakan tanpa gaji, tanpa bayaran. Dulu dengan Kelantan, kali ini dengan Perak. Semua pun begitu. Saya lagi masih orang kata apa, bersyukur dengan ujian yang Allah bagi, kerana tak semua orang mampu untuk ujian-ujian selesai ini. Kerana mungkin saya juga perlu melihat daripada kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan yang lalu, dan kifarah ataupun kafarahnya mungkin ini kali untuk saya menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Dan saya bersyukur dengan ujian Allah di dunia ni, dan keadaan ini pada saya, para pemain, sedikit ada perasaan sebab tu lah saya rasa, kerana mungkin banyak pemain pertama kali melalui situasi ni sukar, kerana tanpa duit, tanpa pemain baru, tetapi pemain baru ada dengan pasukan, tak boleh beraksi, dan situasi ni kalau nak kena buat buku tu macam cantik yang boleh baca kan. Banyak sangat dia punya sejarah hitam tu kalau nak diceritakan melalui pemain-pemain yang ada, tapi komitmen mereka tu yang menyebabkan saya terlalu sebab setiap kali perlawanan, kerana even pemain yang ada dalam pasukan yang boleh beraksi hadir setiap perlawanan. Pemain yang tak boleh beraksi, tak didaftarkan seperti sini-sini Indra Putra, Syamin, Wanzek, Zamir, Hafiz Ramdan, mereka seringkali hadir dan berada dalam bilik persalinan saya. Ini yang menyebabkan saya terlalu sebab dan terasa sedih setiap kali perlawanan, kerana komitmen mereka tunggu sehingga pemain-pemain ini keluar di pintu tu, menyebabkan ini tidak mungkin berlaku dengan keadaan mereka senior players untuk menanti pemain junior untuk masuk. Tetapi disebabkan kami terlalu rapat mungkin barangkali, dan keadaan ini menyebabkan terpanggilnya para pemain ini untuk dalam dressing room untuk bersama-sama untuk memberikan pandangan mereka kepada para pemain dan menghidupkan suasana bilik persalinan. Jadi itulah seringkali yang saya katakan tadi, saya sebab memikirkan keadaan-keadaan ini. Mungkin saya mengharapkan sinar daripada 29 hari bulan ini, kerana 29 ini ada banyak makna untuk saya, kerana sama ada disingkirkan ataupun diteruskan perjuangan kami, dan saya mengharapkanlah ianya sesuatu yang lebih baik untuk Perak semestinya. Ya coach, sebab daripada penceritaan coach pun saya rasa sebab kalau sebagai orang biasa pun 1-2 bulan tak ada gaji pun dah sakit, ini sampai 5-6 bulan ni sangat-sangat sakit sebenarnya coach. Coach, untuk yang terakhir kali, harapan coach sebenarnya untuk Perak FC 2022 ni, tahun 2022. Untuk penyokong, jutaan terima kasih saya ucapkan. Saya melihat usaha kamu semua, walaupun keinginan saya untuk memenuhi stadium dengan kaya semua peminat, ianya masih belum direalisasikan, dan saya faham
dan juga komitmen mereka untuk solidariti pada kami, dan walaupun ianya bukanlah saya inginkan setiap perlawanan untuk menerima duit seperti itu, tetapi inisiatif mereka bukanlah atas dasar saya yang menyuruhkan. Jadi saya amat berbangga dengan kamu semua. Seandainya pemain saya tidak dapat melakukan dengan baik, saya sendiri memikul tanggungjawab di atas kesalahan-kesalahan mereka, ketidakkematangan mereka di dalam keputusan di atas padang, dan setiap kekalahan itu jangan disalahkanlah mereka. Kalau nak salahkan saya sepenuhnya. Saya yang memimpin mereka, dan kepada para jurulatih saya, terima kasihlah kerana masih lagi mereka berdiri teguh di belakang saya. Untuk setiap kali latihan mereka ada di padang, komitmen mereka amat saya puji, dan seandainya Allah memberikan ruang untuk kita, sama-samalah kita akan bangunkan kembali Perak ini. Dan kepada para pemain yang saya kasihi, tidak ada perkataan lain, terima kasih yang amat-amat daripada hati saya yang dalam kepada mereka, kerana tanpa mereka saya juga tidak mampu untuk berkarya di sini. Dan untuk pihak pengurusan, saya mohon ampun seandainya kata-kata saya ada mengurus mana-mana pihak, dan keinginan saya ataupun kata-kata saya itu menjurus kepada berkeinginan seperti mana orang lain untuk menerima bayaran selepas kerja yang telah diselesaikan. Itu saja daripada saya. Coach, terima kasih banyak-banyak Coach sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Saya pun rasa sebab dan saya rasa sangat gembira. Jawapan-jawapan Coach semuanya positif walaupun dengan apa yang berlaku sekarang ni. Saya doakan Coach, saya doakan keluarga Coach, pemain-pemain semua dipermudahkan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Semoga selesai dengan cepatnya untuk Perak FC. Kita nak tengok Perak kembali seperti dulu lagi. Sebab Terima kasih. Coach, gula untuk esok Coach. All the best. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa kat luar sana nanti. Baik, boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak.